Hai semua, hari ini kita akan sambung perbincangan kita dalam bab 5 iaitu mengenai air dan larutan. Okey, pada video yang lepas kita telah pun membincangkan mengenai sifat fizik air dan kita telah bincangkan mengenai sifat fizik air tulen. Okey, kita dah bincangkan apa dia takat didih dia, apa dia takat beku dia, warna dia dan rasanya. Okey, jadi pada hari ini kita akan sambung perbincangan kita mengenai topik kesan bendasing terhadap takat lebur dan takat didih air. Okey, jadi kita tengok di perkataan ni bendasing. Okey, bendasing ni kita boleh tengok ada dua, seolah-olah ada dua perkataan yang digabungkan menjadi satu perkataan iaitu benda asing. Okey, maksudnya ialah apabila air tu, air tulen tu kita masukkan benda yang selain daripada komponen air, maka itulah yang kita panggil sebagai benda asing. Okey, jadi yang pertama yang kita nak lihat kesannya ialah kesan garam terhadap takat lebur air. Okey, kita nak tengok takat lebur dulu. Kalau kita letakkan bendasing. Jadi bendasing yang kita gunakan dalam kajian kita yang pertama ni, ujian kita yang pertama ialah garam. Okey, jadi kamu semua boleh buat di rumah pun sebenarnya eksperimen ni. Tak perlu pun berada di makmal. Okey, jadi ambil saja bekas biasa dan barang-barang semua ialah barang-barang yang berada di rumah. Kecuali termometer lah, kalau ada boleh guna. Kalau tak ada, kita boleh perhatikan sahaja. Okey, jadi kita tengok di sini, kita memerlukan dua setup, dua susunan radas. Okey, jadi yang pertama ialah susunan yang mengandungi ais yang ditambah dengan garam biasa. Dan yang kedua ialah radas kawalan iaitu ais semata-mata yang tak ditambah dengan bendasing. Jadi kena ingat ya, ais yang kita gunakan di sini, okey, mestilah ais yang datang daripada air tulen. Okey, maksudnya kita ambil air tulen, kemudian kita bekukan. Okey, kalau kita ambil air pipe tu, itu bukan air tulen ya, sebab dalam air pipe ada pelbagai mineral, dalam tu dah ada bendasing. Okey, jadi ais yang kita gunakan mestilah datang daripada air tulen. Okey, jadi selepas beberapa lama, okey, kita akan dapat lihat, kalau ada termometer kita akan dapat lihat bahawa takat lebur untuk ais ni, untuk setup P, untuk radas P ni, okey, takat leburnya ialah kurang berbanding kalau kita bandingkan dengan setup pada radas Q. Okey, ini kerana apa? Okey, ini kerana garam dia membantu untuk mengurangkan takat lebur air. Jadi kesan garam ni ialah dia mengurangkan, merendahkan takat lebur air, menyebabkan ais yang ditambah dengan garam dia akan lambat melebur. Okey, berbanding dengan ais yang tidak ditambah dengan garam. Okey, kita tengok yang kedua pula. Tadi takat lebur dan yang kedua ni ialah mengenai takat didih air. Okey, dan bendasing yang kita gunakan masih lagi sama iaitu garam. Okey, jadi kita memerlukan dua radas juga. Bila kita buat apa-apa eksperimen, kita kena ada satu yang kita nak uji, satu lagi ialah sebagai kawalan. Okey, jadi yang sini semua setup dia sama, semua susunan radasnya semua sama, kecuali okey, pada susunan radas K kita guna air suling sahaja. Air suling ni ialah air tulen lah. Okey, tapi pada radas L kita gunakan air suling yang ditambah dengan garam biasa. Ini pun boleh ubah dimanipulasi lah ni, sebab yang ini yang berubah. Okey, jadi bila kita panaskan, kita akan dapat lihat bahawa bacaan termometer pada radas yang tidak diletakkan air garam, dia akan mendidih pada suhu 100 darjah Celsius, iaitu takat didih air tulen. Tetapi untuk radas, untuk air suling yang ditambahkan dengan garam biasa, kita akan dapat lihat bahawa takat didihnya ialah lebih tinggi daripada takat didih air suling, iaitu mungkin 102 darjah Celsius, 103, ada juga sampai 104 darjah Celsius. Okey, dalam erti kata lain, air suling yang ditambah dengan garam
takat didihnya adalah lebih tinggi daripada air suling semata-mata. Maksudnya lambat menggelegak lah, lambat panas. Okey. Jadi garam ini memberikan kesan meningkatkan takat didih air. Okey, kita masuk pula pada tajuk penyejatan air. Okey, penyejatan air, kalau kita recap balik, kita ingat-ingat semula, penyejatan air ni ialah apabila air berubah keadaan daripada cecair menjadi gas. Dan pada keadaan cecair menjadi gas ni, dia ada dua proses yang terlibat. Okey, yang pertama ialah penyejatan dan yang kedua ialah pendidihan. Kita kena ingat walaupun kedua-dua proses ini dia menukarkan cecair daripada keadaan dia menukarkan air daripada keadaan cecair kepada gas, tetapi kedua-dua proses ni dia mempunyai perbezaan yang ketara. Okey, jadi kita nak tengok apakah perbezaan di antara penyejatan dan pendidihan, kemudian kita akan lebih fokus kepada penyejatan air. Okey, kita tengok penyejatan air. Penyejatan air ialah proses yang berlaku di permukaan air. Ini ialah kata kuncinya. Okey, penyejatan dia hanya berlaku di bahagian permukaan. Jadi ini air, ini keseluruhan air. Kemudian di bahagian permukaan sahaja di mana penyejatan berlaku berbanding dengan pendidihan. Pendidihan dia berlaku di seluruh air, di semua bahagian air. Okey, sebab kita panaskan dengan api. Okey. Dan proses ini boleh berlaku pada sebarang suhu. Okey, sebarang suhu tu maksudnya suhu bilik pun boleh berlaku penyejatan. Berbanding dengan pendidihan, okey, dia hanya berlaku pada takat didih, iaitu pada 100 darjah Celsius. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini bagaimana penyejatan berlaku, molekul-molekul air di permukaan. Okey, ingat di permukaan dia mendapat tenaga kinetik. Okey, dia mendapat tenaga daripada persekitaran dan tenaga itu ditukarkan menjadi pergerakan. Okey, jadi disebabkan di permukaan ini dia lebih dekat dengan persekitaran luar, jadi dia mendapat tenaga kinetik yang lebih tinggi daripada kawan-kawan dia dekat dalam ni lah. Dan ini menyebabkan dia bergerak dengan lebih pantas dan akhirnya dia dapat memutuskan ikatan dan dia terlepas ke udara sebagai wap air. Pada keadaan wap air inilah dia merupakan dia berada di dalam keadaan gas. Okey, jadi apakah dia faktor yang mempengaruhi penyejatan air? Okey, ada 4 faktor yang mempengaruhi penyejatan air, iaitu yang pertama, kelembapan udara. Okey, kalau kita bandingkan dalam satu bilik, ada satu bilik udaranya kering, ada satu bilik udaranya lembap. Jadi air dalam bekas manakah yang akan lebih cepat tersejat? Okey, jadi dalam udara kering, kandungan wap airnya adalah sedikit. Okey, jadi disebabkan wap airnya sedikit, banyak ruang-ruang kosong, jadi molekul air daripada permukaan boleh terlepas dengan lebih banyak. Jadi kadar penyejatan di dalam bilik yang kering adalah lebih tinggi berbanding dengan kadar penyejatan di dalam bilik yang lembap. Okey, kemudian yang kedua ialah suhu persekitaran. Okey, kita ambil bilik juga. Nak senang cerita, satu bilik yang sejuk, satu lagi bilik yang panas. Jadi bilik yang panas ni suhu tinggi, bilik yang sejuk ni suhu dia rendah. Jadi apabila suhu persekitaran itu tinggi, okey, molekul-molekul air yang kat permukaan tu tadi dia boleh dapat lagi banyak tenaga. Okey, sebab suhu tinggi ni bermaksud tenaganya banyak lah. Okey, jadi apabila suhu persekitaran meningkat, molekul air di permukaan ni dia boleh mendapat lebih banyak tenaga dan ini akan dapat membantu dia untuk bergerak dengan lebih pantas dan akhirnya terlepas ke udara. Jadi kadar penyejatan air meningkat. Okey, meningkat pada suhu persekitaran yang lebih tinggi. Okey, yang ketiga ialah luas permukaan. Kita bandingkan di antara dua bekas, satu bekasnya luas permukaan dia kecil, satu lagi luas permukaannya besar.
isi padu airnya sama. Jadi kalau kita fikir logik, sebenarnya bukan logik pun, ia adalah melalui pengalaman kita. Melalui pengalaman kita, kalau permukaan lebih luas, penyejatan air akan bertambah. Kenapa? Kerana permukaan air yang terdedah ialah lebih banyak. Jadi menyebabkan lebih banyak molekul air boleh terlepas ke udara berbanding luas permukaan yang kecil. Okey, kemudian yang keempat, pergerakan udara. Okey, pergerakan udara dia boleh menyebabkan air di permukaan itu mendapat tenaga daripada pergerakan udara itu tadi. Okey, jadi bila angin bertiup, air di permukaan dia akan menjadi kering, okey, dan dia mendapat tenaga dan dia boleh melepaskan diri dia ke udara sebagai wap air. Okey, jadi kita tengok apakah kepentingan, apakah kegunaan penyejatan air. Okey, yang pertama ialah sidai baju. Okey, kita sidai baju kita tak pakai pendidihan. Kalau pendidihan memang tak kering-kering lah. Okey, kita menggunakan proses penyejatan air. Okey, jadi bila kita sidai baju, kita tak ada lipat baju tu, lipat 2, lipat 3, lipat 4. Kita biasanya akan sidai, kita bentangkan baju tu. Okey, kenapa? Sebab kita nak meningkatkan luas permukaan. Okey, sentuhan antara air dalam pakaian tu dengan udara persekitaran. Okey, kemudian yang kedua, garam. Okey, garam yang kita ada sekarang ni datang daripada garam laut. Jadi cara untuk mendapatkan garam laut ialah kita kena sejatkan air yang terdapat dalam air laut tu tadi dan meninggalkan hanya garam. Okey, kemudian yang ketiga, makanan laut. Makanan laut ni apa? Sotong kering, ikan kering, udang kering. Okey, jadi macam mana dia keringkan? Okey, dia dikeringkan melalui proses penyejatan. Okey, kenapa dikeringkan? Ialah untuk membunuh mikroorganisma, sebab mikroorganisma ni tak dapat hidup tanpa air. Jadi, makanan ni dia akan lambat rosak dan dapat disimpan lebih lama. Dan yang terakhir, contoh yang diberi ni ialah pengering rambut. Bila kita basuh rambut, rambut kita akan basah. Jadi nak keringkan rambut, kita akan gunakan pengering rambut, hair dryer. Okey, jadi hair dryer ni dia suhu dia tinggi. Jadi bila suhu dia tinggi, dia akan dapat membantu penyejatan air daripada rambut ke persekitaran. Okey, jadi itu saja perbincangan kita untuk hari ini. Harap-harapnya semua dapat faham dengan baik dan jangan lupa ulang kaji di rumah. Okey, sekian. Bye. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share.